Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wan Hasni Muhammad Nur. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk aktiviti fizikal mampu mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah semua sihat, boleh dengar ceramah saya pada hari ini ya. Hari ini kardiovaskular. Sebelum cikgu saya meneruskan ceramah kita pada hari ini, saya akan beri apa maksud sebenarnya kardiovaskular ni. Sebenarnya siapa tahu apa maksud kardiovaskular ni? Siapa tahu? Ada orang tahu? Apa sebenarnya kardiovaskular? Kalau tahu saya akan beritahu apa maksud kardiovaskular. Kita tengok kat skrin definisi. Definisi ni makna, maksud dia kardiovaskular ni ialah penyakit kardiovaskular adalah kelas penyakit yang melibatkan pembuluh jantung atau darah. Yang melibatkan jantung kita. Semua orang ada? Ada jantung. Semua orang ada jantung. Pembuluh darah. Kalau pembuluh jantung yang tersekat darah kita pergi ke jantung, menyebabkan kita akan diserang penyakit jantung. Yang kedua, penyakit kardiovaskular ialah proses yang bermula dengan kerosakan kepada tubuh kita akibat faktor-faktor gaya hidup seperti merokok, tiadanya kegiatan fizikal dan diet yang tidak sihat. Maknanya orang yang kuat merokok ni, risiko nak dihidapi penyakit jantung adalah tinggi. Berbanding dengan orang yang tidak merokok. Dan juga orang yang kurang senaman, yang tidak ada kegiatan fizikal bersenam, yang tidak ada jogging, itu lebih mudah dihinggapi penyakit jantung. Dan juga orang yang mengamalkan diet yang tidak sihat, yang dia terlampau berdiet. Penyakit jantung istilah yang luas digunakan untuk menerangkan bermacam-macam penyakit yang menjejaskan jantung kita dan salur darah seseorang. Istilah penyakit jantung kerap digunakan bertukar ganti dengan penyakit kardiovaskular. Jadi semua faham? Sakit kardiovaskular makna untuk jantung kita. Kita tengok yang kedua ni. Ini tadi dia. Statistik. Statistik ni maknanya kadar sakit jantung untuk rakyat negara Malaysia. Berapa ramai orang yang mengidap penyakit jantung, berapa ramai yang diserang sakit jantung setiap tahun, setiap hari, setiap bulan dan setiap minggu. Dianggarkan setiap tahun 1/3 penduduk dunia atau kira-kira 17 juta. 17 juta orang mati berikutan sakit jantung. Ramainya orang yang diserang sakit jantung dekat dunia kita, bukan Malaysia, dunia. 16.5% daripada 45,936 kematian di hospital kerajaan tahun lalu adalah kerana sakit jantung. Maknanya nak beritahu pada awak betapa tingginya kadar orang mati kerana sakit jantung. Bagi penduduk yang berjumlah 27 juta orang, kira-kira 38,000 kes baru. Banyak 38,000 bukan sikit 38,000 kes baru penyakit jantung koronari dijangka berlaku setiap tahun. Setiap tahun kita ada kes baru untuk sakit jantung sebanyak 38,000 orang. Maknanya tinggilah penyakit jantung yang awak terkejut. Kita teruskan. Ni yang 3 bentuk penyakit jantung kardiovaskular. Cikgu guna kata kardiovaskular. 3 bentuk penyakit kardiovaskular. Yang pertama, penyakit jantung koroner dipanggil. Penyakit jantung koroner ialah penyakit pembuluh darah yang menyumbat suplai darah ke jantung. Implikasi itu kesan. Implikasi dia adalah serangan jantung, nyeri dada, sakit dada, dan irama jantung menjadi abnormal. Irama, kalau kita nyanyi irama lagu, irama jantung maknanya degupan jantung kita jadi abnormal. Abnormal tu tidak normal lah. Kalau normal 78, kalau abnormal tu dia semakin kencang ataupun tidak kencang, kurang. Menyebabkan kita ada sakit jantung lah tu. Yang kedua, penyakit cerebrovaskular, iaitu penyakit pembuluh darah yang mensuplai otak kita. Implikasinya stroke. Kita ada dengar kata bakpok orang tu masuk hospital kerana kena stroke. Stroke ni maknanya bila darah dia naik terlalu tinggi, dia akan senyap sekejap. Kerana jantung dia tidak boleh
berfungsi untuk seketika. Okey. Yang ketiga, penyakit vaskular perifer, penyakit pembuluh darah yang menuplai tangan dan kaki. Implikasinya adalah sakit kerana kram otot. Yang penyakit yang ketiga ni, otot kita akan kram. Ada orang tiba-tiba dia darah naik tinggi, dia tak boleh bergerak. Dia kram tu kena tolong dia betulkan kaki dia, picit-picit kat mana yang perlu, dan dia akan pulih semula seperti biasa. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, dah seterusnya. Okey, seterusnya ialah penyebab penyakit jantung tadi. Dia ada sebab apa-apa yang berlaku, ada sebab yang disebabkan oleh apa. Okey, serangan jantung dan stroke. Tengok yang pertama tu, serangan jantung dan stroke terutamanya disebabkan oleh aterosklerosis ataupun dipanggil penumpukan lemak. Ada lemak yang bertumpuk dalam badan kita pada dinding arteri pembuluh darah yang mensuplai jantung dan otak kita. Maknanya ada sekatan dalam otak kita menyebabkan kita diserang sakit jantung. Okey, yang kedua, adanya lemak yang bertumpuk menyebabkan terbentuknya lesi yang lambat laun akan membesar dan menebal lalu mempersempit arteri kita dan menghambat laju aliran darah. Menyebabkan aliran darah kita tersumbat ataupun tidak bergerak. Okey, gangguan kardiovaskular juga disebabkan oleh aterosklerosis yang berbahaya kerana berkurangnya aliran darah akibat jantung dan otak yang tidak menerima suplai darah yang cukup. Ini penyebab dia, sebab-sebab penyakit jantung. Okey, kita tengok imej jantung kita macam mana. Ni dia. Ni jantung kita ni. Dalam badan awak ada benda ni. Awak sedar atau tidak? Awak sedar tak dalam badan kita ada benda ni? Tak sedar. Kalau kita tengok gambar yang saya tunjukkan, kita tahu inilah bentuk jantung kita sebenarnya. Kalau kita pergi cek jantung di hospital, doktor akan scan jantung kita, nampak dalam TV doktor tu, dalam komputer doktor tu, inilah jantung kita. Macam mana? Takut tengok jantung. Okey? Itulah jantung kita. Kita kena jaga dia supaya dia. Okey, golongan berisiko. Maksud golongan berisiko ni ialah golongan yang mudah diserang sakit jantung. Okey, tengok apa golongan dia. Pesakit yang mengidap kencing manis, orang yang ada kencing manis mudah jantung. Tekanan darah tinggi, mempunyai masalah kegemukan, orang yang terlebih gemuk sangat. Yang berlebihan dan penyakit buah pinggang, orang yang ada sakit buah pinggang. Berlarutan, maknanya sakit buah pinggang itu tak baik daripada bertahun-tahun namanya. Mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular. Jadi orang ni lah. Bukan kata awak tidak mengidap penyakit jantung, tetapi orang yang paling hampir nak mendapat penyakit jantung. Golongan yang paling hampir, golongan tadilah. Okey, yang ada penyakit-penyakit yang okey. Sebenarnya hari ini saya nak tekankan tentang aktiviti fizikal yang boleh menolong awak untuk mencegah penyakit jantung. Okey, ini sebenarnya tajuk yang saya nak terangkan pada awak hari ini. Apa dia aktiviti fizikal yang menyebabkan kita yang membolehkan kita mengelak daripada terkena sakit jantung. Okay, yang pertama, aktiviti fizikal kita hidup cergas dan aktif. Okay, semua tengok dekat skrin ni, hidup cergas dan aktif. Satu, aktiviti fizikal memberi banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan kita, sosial dan emosi, serta boleh mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Okay, boleh mengurangkan penyakit kronik tadi lah, penyakit jantung, diabetes. Diabetes tu apa? Diabetes tu kencing manis. Okey, darah tinggi. Ni aktiviti fizikal ni. Yang kedua, penyertaan dalam aktiviti fizikal yang kerap dapat menyumbang ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik dan kesejahteraan keseluruhannya. Kalau kita banyak lakukan aktiviti fizikal, kita boleh sejahterakan hidup kita dan kita akan rasa cergas dan sihat. Maknanya kita banyak bersenam, banyak berkebun, banyak berlari, jogging. Macam mana kita akan rasa? Badan kita akan rasa sihat berbanding dengan kita sentiasa tidur saja kat rumah tanpa melakukan aktiviti fizikal, menyebabkan kita kurang cergas. Okey, seterusnya apa dia definisi aktiviti fizikal?
Okey, aktiviti fizikal didefinisikan sebagai pelbagai gerakan badan yang dihasilkan dari pengecutan otot dan meningkatkan penggunaan tenaga. Contoh, okey, tengok contoh saya buat. Contoh aktiviti fizikal: berjalan, berbasikal, bermain, angkat berat, membuat kerja rumah dan lain-lain. Semua aktiviti yang menggunakan tenaga. Menggunakan tenaga itu kita panggil dia aktiviti fizikal. Okey, seterusnya kecerdasan fizikal kita. Seterusnya, okey, tengok contoh-contoh aktiviti fizikal yang cikgu buat di sini. Apa dia contoh aktiviti fizikal kita? Contoh dia, tengok orang gambar orang jogging dengan keluarga dia. Yang pertama tu jogging dengan keluarga dia. Lepas tu dia jogging kat pantai. Okay, siapa pernah pergi jogging di sini? Siapa pernah pergi jogging? Cuba angkat tangan. Bagus. Ramai orang, ramai pelajar kita yang jogging. Hari bila tu kita jogging biasanya? Hari Jumaat. Hari Minggu lah, hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun pada waktu petang. Okey, jogging. Selain daripada tu, biasanya budak lelaki buat apa? Pelajar lelaki buat apa untuk melakukan aktiviti fizikal? Main bola. Pelajar perempuan badminton. Macam emak awak ataupun ayah awak mungkin dia boleh berkebun, kan? Siram pokok bunga, tanam sayur. Apa lagi? Cuci longkang, semualah. Itu yang kita panggil dia aktiviti fizikal. Okey, seterusnya. Okey. Komponen-komponen kesihatan yang ada dalam badan kita ni ialah ketahanan kardiovaskular. Ketahanan kardiovaskular ataupun kemampuan aerobik, ketahanan otot, kekuatan otot, keanjalan dan juga komposisi badan kita. Dan seterusnya, apa dia ni? Seterusnya, komponen-komponen kemahiran pula. Kemahiran yang kita ada: kekuatan, ketangkasan, koordinasi, kelajuan, keseimbangan dan juga masa bertindak balas. Okay, seterusnya, ada seterusnya aktiviti fizikal seterusnya. Okey, faedah-faedah. Apa dia faedah-faedah yang akan kita dapat kalau kita melakukan aktiviti fizikal tadi lah? Yang saya beritahu tadi, faedah dia satu, mengurangkan risiko penyakit jantung. Itu dia. Benda ni lah sebenarnya saya nak beritahu. Bila kita melakukan aktiviti fizikal seperti berkebun, bertanam sayur tadi, menyiram pokok bunga, mencuci longkang, menunung ayam, mencuci kereta, kita akan mengurangkan darah tinggi, osteoporosis, diabetes, kanser dan juga obesiti, gemuk. Maknanya kita banyak aktiviti fizikal menyebabkan badan kita rasa sehat dan selesa. Okey, yang kedua, faedah dia yang kedua, menjaga sendi-sendi, tendon dan ligamen anjal supaya memudahkan pergerakan. Okey, bila kita sihat, kita senang bergerakkan. Apa jadi pada orang yang tidak sihat? Apa jadi? Susah nak bergerak dan susah nak melakukan aktiviti. Cikgu suruh berlari di sekolah tak boleh, cikgu suruh panjat tinggi-tinggi tak boleh sebab gangguan badan yang gemuk ataupun obesiti ataupun gangguan badan yang tidak sihat kerana asyik makan dan tidur saja, pandai. Okey, so seterusnya, faedah yang seterusnya. Ini faedah sesuai untuk orang golongan-golongan dewasa. Tengok faedah ni. Saya suka. Mengurangkan beberapa kesan penuaan. Apa maksud penuaan? Kalau kita banyak melakukan aktiviti fizikal, kita orang yang tua sangat, contohnya macam saya ni tua, bila kita banyak lakukan aktiviti fizikal, kita rasa macam kita ni muda sikit. Lebih sehat dan selesa. Yang kedua lagi, membantu mengurangkan ketegangan dan kegelisahan. Kegelisahan, kita rasa tak selesa dalam hidup kita, dalam rumah kita, di sekolah kita hakimi, kita rasa macam tak selesa je. Tapi bila kita bersenam, kita berlari, kita jalan-jalan dengan kawan kita tepi pantai, kita rasa okey je, tak gelisah dah hidup kita hari tu. Tenang, damai dan seronok. Okey, yang seterusnya, menambah baikkan kesihatan mental dan mood. Mood ni mood kita. Mula-mula kita rasa sedih, sayu, marah dan semuanya. Bila kita pergi bersenam, pergi jalan-jalan kawan-kawan, kita pun happy semula, gembira semula. Okey, dan seterusnya, membantu anda tidur dengan baik. Pernah tak satu-satu malam tu kita rasa tak selesa nak tidur? Pernah tak orang rasa tak nak tidur lah malam ni walaupun mata mengantuk tapi tak nak tidur? Sebab apa sebenarnya? Sebab apa? Sebab
Mungkin ada satu sebabnya tidur siang banyak. Yang seterusnya mungkin badan kita rasa apa? Tidak sehat. Okey, bila kita buat itu, kita bangun sekejap. Bila kita sehat tu, rasa tak boleh tidur, bangun sekejap, pergi jalan-jalan, round-round dalam rumah, pusing-pusing dalam rumah, lepas tu pergi tidur semula. Dia membantu anda untuk tidur dengan baik dan selesa. Dan yang paling penting sekali tu, yang akhir tu, membantu kita mengawal berat badan dan mencegah obesiti. Biasalah, kalau kita selalu jogging, berat badan kita akan cepat turun. Dan amalkan pemakanan yang sehat. Okey, seterusnya. Seterusnya sudah kita masuk pada kesimpulan apa yang saya terangkan pada hari ini. Okey, kesimpulan dia, rumusan dia, saya nak beritahu awak bahawa penyakit kardiovaskular yang semakin kritikal hari ini dapat dikurangkan kadarnya dengan cara melakukan aktiviti fizikal seperti berjalan, berbasikal, bermain, angkat berat dan juga lain-lain aktiviti fizikal yang disebutkan tadi. Dan seterusnya, sekian, terima kasih. Okay. Itulah sahaja ceramah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.